Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nadirah binti Syaharidun, 276679. Ingin membentangkan tajuk pembentangan saya, Hala 7 dan Masa Depan Demokrasi di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan juga mengangkat sistem raja berperlembagaan sebagai tunjang kepada sistem pemerintahan di negara ini. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, sistem pilihan raya merupakan satu wadah bagi rakyat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menentukan hala tuju pemerintahan. Di Malaysia, masih lagi mengamalkan sistem demokrasi berparlimen ala British yang sangat sinonim dengan model Westminster. Sistem ini juga dapat diterima dan disesuaikan dengan keadaan geografi dan sistem sosiopolitik di Malaysia. Walaupun masyarakat bersifat majmuk, ianya boleh diterima oleh semua pihak. Namun, pilihan raya merupakan wadah yang paling kerap sering digunapakai oleh rakyat Malaysia. Ketertinggian perlembagaan adalah juga merupakan antara elemen terpenting dalam memacu hala tuju bagi sebuah negara termasuk Malaysia. Teori dan konsep. Perkataan demokrasi ini membawa maksud sesuatu sistem kerajaan dan rakyat negara tersebut boleh mengundi untuk memilih wakil-wakil rakyat mereka. Mengikut The Economist Book, demokrasi boleh dilihat sebagai satu set amalan ataupun prinsip yang diinstitusikan serta meneruskan membawa kepada perlindungan kebebasan. Walaupun terdapat ramai yang tidak dapat mencapai kata sepakat tentang definisi demokrasi yang tepat, namun mereka akan bersetuju bahawa ciri asas demokrasi termasuk satu kerajaan yang dipilih oleh sistem majoriti dan juga kewujudan pilihan raya dan bebas dan adil, perlindungan minoriti serta penghormatan kepada hak asasi. Konsep demokrasi telah didefinisikan dalam dua aspek, iaitu definisi yang nipis dan definisi yang tebal. Pada aspek yang paling asas ataupun nipis, demokrasi sinonim kepada kedaulatan dan pemerintahan majoriti, iaitu rakyat memilih pemimpin melalui undian. Ini juga dikenal sebagai demokrasi pilihan raya, iaitu satu proses bagi sesebuah kerajaan mendapat satu ataupun mandat, dan juga ianya akan menjadi sebahagian daripada konsep demokrasi bagi aspek tebal ataupun lebih mendalam. Konsep demokrasi harus mengambil kira yang telah dilakukan oleh kerajaan dengan kuasa. Walau bagaimanapun, kerajaan yang memerintah perlu memerintah dengan baik. Struktur, dimensi dan elemen. Dalam satu kajian Freedom in the World of Freedom House, memberikan penilaian tahunan terhadap kebebasan global yang dialami oleh individu. Kebebasan yang diklasifikasikan sebagai kebebasan bertindak secara spontan dalam pelbagai bidang yang berada di luar kawasan kerajaan dan juga pusat yang boleh didominasikan. Kajian yang akan dilakukan ini mengukur kepada kebebasan berdasarkan dua kategori, iaitu hak politik dan juga kebebasan awam. Hak politik termasuk kepada kebebasan untuk mengundi, parti yang berlainan dalam pilihan raya yang sah dan juga bersaing untuk jawatan awam. Menyertai parti politik dan juga pertubuhan memilih wakil rakyat dalam sesebuah keputusan atas dasar awam serta tanggungjawab ke atas pengundi. Pada tahun 2013, mengikut kaji selidik yang telah dibuat oleh Freedom in the World, Malaysia telah mendapat status keseluruhan parti free. Keputusan ini dikatakan Malaysia sebagai negara contoh bagi kategori hak politik telah mendapat penilaian 4 daripada 7. Menurut Freedom House, negara yang mendapat penilaian 3, 4 dan 5 bermaksud negara tersebut melindungi hak-hak politik secara sederhana dan juga hampir semua hak politik dilindungi dengan kuat. The Economic Intelligence Unit mengeluarkan laporan tahunan Demokrasi Index berdasarkan kepada 5 kategori. Antaranya adalah proses dalam pilihan raya,
pluralism, kebebasan awam, fungsi kerajaan, penyertaan politik, yang terakhir adalah budaya politik. Pelaksanaan demokrasi di Malaysia. Jika ingin dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, politik di Malaysia adalah lebih diinstitusikan. Ianya telah beroperasi di bawah satu perlembagaan untuk lebih daripada 50 tahun dan juga walaupun perlembagaan kita telah dipinda lebih daripada 60 kali. Walau bagaimanapun, pilihan raya berperingkat tempatan telah dimansuhkan pada tahun 1976. Namun, pilihan raya tetap diadakan secara berterusan seperti yang telah dijadualkan. Parti-parti utama yang berasaskan etnik telah wujud sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Di Malaysia, sememangnya mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara. Parlimen ialah institusi perundangan yang tertinggi dalam negara yang menggubal undang-undang. Parlimen juga adalah terdiri daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Negeri, Dewan Rakyat. Persidangan Dewan Negara telah dirasmikan buat kali pertama pada 11 September 1959. Kerajaan demokrasi berparlimen ini bermaksud pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan dan amalan demokrasi berparlimen ini dilakukan melalui proses pilihan raya. Sepanjang sejarah Malaysia, terdapat beberapa peristiwa yang penting untuk membentuk sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Dewan Negara. Tugas Dewan Negara ialah mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Kedua-dua dewan ini perlu meluluskan rang undang-undang yang dibuat sebelum akhirnya dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan baginda. Dewan Negara terdiri daripada 70 orang ahli-ahli tersebut juga dikenali sebagai senator. Keahlian Dewan Negara diperolehi oleh dua cara iaitu dipilih oleh Dewan Undangan Negeri dan seterusnya adalah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Individu yang dilantik mestilah berjaya mencapai tahap kepujian dalam kerjaya, perniagaan, industri, pertanian, aktiviti, kebudayaan atau khidmat sosial dan wakil dalam kaum-kaum minoriti yang berkebolehan dalam mewakili kepentingan pribumi orang asal. Selain dari itu, untuk menjadi seorang ahli Dewan Negara, seseorang calon itu perlu memenuhi syarat wajib iaitu warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 30 tahun, sempurna akal dan yang akhir sekali adalah bukan muflis. Dewan Rakyat. Dewan Rakyat mempunyai sebanyak 222 ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun dan selepas itu pilihan raya baru akan diadakan. Kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat adalah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 21 tahun, sempurna akal, bukan seorang yang muflis dan yang terakhir sekali adalah seorang ahli yang tidak boleh memegang apa-apa jawatan kedua-dua dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara dalam satu masa. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam parlimen, setiap ahli memastikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan ahli tersebut perlu bersumpah dan berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas yang mereka sebagai ahli dewan sebaik mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi dan menjaga pertahanan perlembagaan. Isu-isu berkaitan dengan demokrasi berparlimen di Malaysia. Yang pertama adalah masalah pencabulan hak asasi manusia di Malaysia. Salah satu masalah yang hak asasi manusia di Malaysia ialah dikatakan perlembagaan Malaysia itu dikatakan agak tidak cukup lengkap. Kerajaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi dengan kebebasan sepenuhnya, tetapi mewujudkan pencabulan demokrasi di Malaysia. Hal ini disebabkan hak-hak kebebasan yang dinyatakan dalam sistem pemerintahan demokrasi hanya dinikmati oleh ihsan penguasa. Walau bagaimanapun, kawalan sekatan di bawah undang-undang ini telah diklasifikasikan dengan pelbagai alasan.
Isu yang kedua adalah amalan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah bebas bersuara tanpa batas atau penapisan tentang apa yang ingin diperkatakan. Semua masyarakat mempunyai hak kebebasan bersuara tanpa mengira kaum, pangkat dan sebagainya. Kebebasan bersuara merupakan hak seseorang itu menyampaikan apa yang difikirkan, apa juga pandangan mengenai sesuatu dan idea sama ada melalui tulisan ataupun lisan. Bagi sesebuah negara demokrasi, sistem penting ialah kebebasan bersuara rakyatnya akan terjamin. Salah satu jaminannya adalah peruntukan dalam perlembagaan negara. Pihak kerajaan pula berperanan untuk menjamin supaya rakyat bebas menyuarakan pendapat sehingga terdapat gandingan rakyat bersama kerajaan dalam membangunkan negara, khususnya dalam pembentukan dasar menyelesaikan sebarang permasalahan negara. Kekuatan dan kelemahan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Kekuatan adalah negara Malaysia sekarang menjadi semakin matang, moden dan progresif dalam peningkatan dari segi demokrasi di Malaysia. Hal ini kerana negara maju telah mengambil berteras tahun untuk mencapai kemajuan yang kita nikmati sekarang ini dari segi demokratik. Menurut Malaysia Today, walaupun negara kita jauh berbeza berbanding dengan negara yang maju lain, namun kita masih jauh mencapai demokrasi penuh seperti United Kingdom. Dari segi kelemahan pula, sejak zaman feodal lagi, budaya politik Malaysia sebenarnya tidak menggalakkan atau mendukung kebebasan bersuara serta golongan pemerintahan terdiri daripada golongan diraja dan para bangsawan yang mempunyai status tinggi dan mendapat kelebihan dari segi hak-hak istimewa, khususnya melalui kuasa dan kekayaan berbanding golongan biasa seperti para petani, hamba dan rakyat biasa. Demokrasi di Malaysia memperlihatkan dua cabaran, iaitu yang pertama adalah penghakisan sistem demokrasi itu sendiri disebabkan oleh pemusatan kuasa di tangan badan eksekutif yang memberikan kesan langsung kepada cara pemerintahan dan tahap kebebasan bersuara di Malaysia. Yang kedua adalah wujud dalam penyewaan hak milik ahli politik yang mempunyai kepentingan perniagaan, khususnya melalui media seperti Akhbar Utusan Malaysia dan stesen TV. Cadangan dalam penambahbaikan sistem demokrasi di Malaysia. Dalam hal ini, kerajaan Malaysia perlu melihat dalam permasalahan yang telah berlaku lama di negara Malaysia ini. Kebebasan hak asasi manusia haruslah diambil kisar dan menjadikan satu tuntutan masyarakat selain memastikan hak sama rata dinikmati bersama tanpa mengira pangkat, darjat maupun warna kulit. Ianya juga turut diperlihatkan dari segi tindakan seseorang manusia memperlakukan kepada manusia yang lain dengan baik. Kesimpulan, jelas sekali dapat dilihat di sini, demokrasi adalah satu bentuk sistem politik di mana rakyat mempunyai hak pilihan ke atas persaingan antara pertubuhan dan pemimpin politik. Rakyat tidak dibenarkan menjalankan pemerintahan, akan tetapi boleh mengawal penubuhan komposisi unit pentadbiran sesebuah kerajaan. Dalam sistem demokrasi yang dijalankan, rakyat menentukan perlembagaan urus sistem politik negara. Demokrasi yang sihat berkembang hanya dalam suasana di mana kebebasan bersuara, berpersatuan dan meluahkan cita rasa disanjung tinggi. Usaha ini mesti dilakukan untuk menggalakkan kesediaan oleh kebolehan rakyat aktif mencuburi semua peringkat proses demokrasi di seluruh negara. Sekian, terima kasih.